apabila negarawan menjadi bigot. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan fahaman sekularisiti yang menolak agama secara mutlak dalam pentadbiran negara tidak boleh diterima oleh rakyat dan juga kerajaan perpaduan. Negara mempunyai unsur sekular tetapi nilai agama mesti disematkan. Itu pendirian kita, katanya ketika sesi soal jawab pada persidangan antarabangsa Undang-Undang Malaysia baru-baru ini. Sebelum ini pada Januari lalu, Anwar menegaskan dalam program RTM, naratif khas bersama Perdana Menteri, konsep negara sekular dan ideologi komunis tidak akan diiktiraf oleh kerajaan perpaduan. Maknanya daripada sudut politik tidak timbul isu Malaysia akan menjadi sekular total kerana Islam tetap agama rasmi negara yang masih memiliki sultan sebagai ketua agama. Pendirian Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani berhubung negara sekular jelas menyanggah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini. Pada 4 Julai lalu, bekas Perdana Menteri dua kali itu telah menjadikan konsep Malaysia DAP seumpama momok yang menggerungkan orang Melayu yang percaya kepada tahyul. Itulah maksud Malaysia. Negara Melayu hendaklah ditukar menjadi negara berbilang kaum Malaysia. Tanah Melayu dihapuskan dan diganti dengan negara berbilang kaum Malaysia, kata Tun Dr. Mahathir di Facebooknya. Dan mendakwa konsep Malaysia itu mendapat sokongan pimpinan Pakatan Harapan. Sekarang DAP dengan disokong oleh Parti Keadilan dan Amanah sekali lagi memperkenalkan matlamat yang sama, iaitu Malaysia bukan negara yang asalnya tanah Melayu, tetapi Malaysia adalah negara berbilang bangsa. Dalam negara berbilang kaum tidak ada taraf yang berlainan antara orang Melayu sebagai pemasarautin asal dengan pendatang asing dan keturunan mereka. Dengan ini semua kaum mempunyai taraf yang sama, ujar beliau. Tun Dr. Mahathir menegaskan bahawa pihak proklamasi orang Melayu bukan berhajat untuk merampas hak dan milik orang lain. Pihak proklamasi hanya ingin mendapatkan keadilan iaitu pengiktirafan semenanjung ini sebagai tanah Melayu, menerima pendatang dan keturunan mereka sebagai bangsa yang diserap seperti orang keturunan Arab, India, Pakistan, Indonesia dan lain-lain diserap menjadi bangsa Melayu, menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi pendatang dan keturunan mereka yang ingin kekal identiti mereka dengan negara asal, layanan terhadap mereka tentulah berbeza dengan layanan terhadap penduduk asal serta mereka yang menerima penuh bahasa dan budaya kebangsaan, tegas beliau. Bagaimanapun beliau mendakwa kononnya identiti Malaysia sebagai negara Islam di mana Islam adalah agama rasmi seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan akan dihapuskan. Tetapi desakan dibuat supaya Malaysia tidak lagi dikenali sebagai negara Islam. Malaysia hendaklah dijadikan negara sekular, iaitu negara yang tidak ada agama rasmi, iaitu tidak Islam. Bekas Perdana Menteri selama 24 tahun itu juga memberi amaran kepada orang Melayu yang tidak sealiran dengan jalur politiknya. Kononnya Melayu akan menjadi bangsa yang pupus. Lihat dan ambil iktibar. Mereka yang tidak hendak lihat akan jadi bangsa yang sudah pupus. Melayu akan hilang negara mereka dan akan hilang di dunia, tegasnya. Sementara itu seolah-olah tidak terganggu dengan racau Tun Dr. Mahathir tentang momok DAP yang kononnya akan merasuk Perlembagaan Persekutuan, Anwar meneruskan acara Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana Putrajaya malam kemarin. Tetamu negara kali ini ialah dua putera almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Dr. Muhammad Al-Qaradawi dan Abdul Rahman Al-Qaradawi yang mengunjungi Malaysia bagi menunaikan amanah dan wasiat bapa mereka untuk menyerahkan koleksi tulisan almarhum kepada Anwar. Ketika merakamkan penghargaan di atas pemberian tersebut, Anwar berkata, Syekh Dr. Yusuf memperingatkan kepentingan bersikap sederhana dengan menjadikan dakwah sebagai jalur hikmah yang penuh kebijaksanaan. Menurut Anwar, Syekh Dr. Yusuf sentiasa memperingatkan supaya jangan mentakfir tetapi dakwah serta menahan diri dan bersabar. Negarawan ialah seseorang yang melakukan segala-galanya untuk kebaikan bersama rakyat yang diwakilinya. Menggelar seseorang individu sebagai negarawan adalah tanda penghormatan tinggi terhadap integriti individu tersebut. Manakala bigot pula ialah seorang yang berpegang kepada pemikiran yang tidak munasabah, terutamanya tentang bangsa atau agama, dan yang menganggap sesiapa yang tidak mempunyai kepercayaan yang sama adalah salah. Justru jika seseorang negarawan itu cuba merobek-robek keharmonian masyarakat yang stabil menerusi semangat toleransi antara kaum, maka beliau sudah selayaknya digelar sebagai bigot. Masihkah lagi individu itu layak menyandang gelaran negarawan yang berprestij itu? Hari ini kita sudah memiliki Perdana Menteri yang begitu bersungguh-sungguh memartabatkan Islam, keadilan, amanah, DAP, UPKO kini berada di belakang Anwar dalam pendirian beliau berhubung konsep negara Islam dan menolak sekularisme mutlak.
Begitu juga UMNO, BN, GPS, GRS Warisan dan beberapa parti kecil lain. Berhati-hatilah apabila negarawan menjadi bygod.